nak salahkan siapa-siapa dekat sini. Bagi Anis, itu kesalahan Anis sendiri sebab Anis tak peka dengan benda tu. Alhamdulillah, dia seorang bayi yang sangatlah baik. Kalaupun saya dah boleh bekerja, saya nak pastikan saya keluar bekerja dengan orang yang selamat juga. Dan saya rasa kalau saya balas komen orang tu akan membuka ruang-ruang untuk orang kecam, untuk orang berselisihan faham kan. Seronok ke tu tengah dine in sambil tengok kita kat YouTube? Wah, amboi. Besar sangatlah muka kita ni kan? Lihatlah dunia. Saya di mana? Di Melody. Seronoklah Shi kat rumah si Kesha dengan Bert tu tak payah nak pegang prompter dah semua. Habis prompter Shi buat apa? Biarlah, kasihlah kucing tidur kat situ. Ya Allah, terima kasihlah banyak sebab bagi peluang saya bekerja, semua orang bekerja, dapatlah balik kita semua berkarya. Tapi tetap SOP tetap ketat. Semua kru dekat sini pakai mask. Yelah, Shi pula pernah positif COVID lagilah Noya, babe. Jadi semua nak kena fully vaccinated. Amboi, jengkil-jengkil muka kita ni tengok dekat skrin tu ya. Ni, dah follow ke tidak? Kalau tidak, awas ya. Cepat, keluarkan telefon tu sekarang. Okey, cepat ambil phone sekarang, tulis Melody TV3. Lepas tu follow Instagram Melody TV3 sekarang dan juga di Twitter Melody TV3 Official. Kalau ada sebarang komen tentang gosip-gosip terkini, DM kami akan terus jawab ataupun letak hashtag Melody TV3. Rasanya macam angin bertiup kencang mengaini. Ada khabar angin yang sedang berkencang. Okey. Shi dah tahu. Ini kisah pasal hero-heroin kekasih Mr. Bodyguard. Wah. Shi dengar cerita mereka sekarang tengah hangat bercinta. Wamboi. Maklumlah sebab kan diorang kan syuting sekali bersama-sama nak create chemistry. Sambil create chemistry tu termasuklah sekali perasaan cinta. Tapi tak tahulah kan Reza, what's the story? You story me now. Ada ke tidak? Ada rasa macam angin, kabar angin yang baru lagi. Shi dah tahu pasal Linda Nawawil, penyanyi Sabah. Shi meletup ya lepas Shi masuk dalam program reality itu. Shi siap ada lagu dengan Ajai lagi. Tup. Shi dah kahwin. Dengar-dengarnya Shi kahwin dengan seseorang. Tak kisahlah, Shi kahwin ke tak kahwin, kita Melody tetap go. Pasangan hero dan heroin drama kekasihku Mr. Bodyguard iaitu Reza Rosli dan juga Sharifah Rose kabarnya menjalinkan hubungan cinta di lokasi. Kalau betul, apa salahnya kan? Tapi sabar. Nanti dulu. Melody tak nak cerita panjang. Jom kita tanya Tuan Badan sendiri. Bercinta dengan siapa tu daripada siapa tu Melody dengar ni? Tak. Mungkin orang nampak macam bercinta tu sebenarnya sebab kita rapat on set, sebab scene pun banyak melibatkan saya dengan Sharifah Rose. Yelah, sebab dia pun baru newcomer, jadi kita sama-sama sit down. So banyak saya duduk dengan dia, kita talk about script lah. Bercinta ni mungkin pandangan orang lah. Saya tak ada masa lah nak bercinta. Itulah sebabnya sekarang ni yang paling senang depan mata. Sharifah Rose pun cantik.
Okey, untuk Sharifah Rose, perjalanan dia masih jauh lagi. Bagi dia fokus dulu, dapat apa yang dia nak, fokus dengan karier dia, dengan bidang lakonan, bukakan lagi sayap dia, lebarkan lagi. Secara peribadinya lah, Reza Rosli, you tengok Sharifah Rose, cantik tak kat mata you? Setiap apa yang Allah jadikan semua cantik-cantik. Nak jawab apa? Mengenali Sharifah Rose, menepati tak ciri-ciri wanita yang Reza Rosli suka ke? Habis. Memang Mela dah korek. Saya tak bercakap yang mendapati ke apa, tapi apa yang saya tahu, Sharifah Rose orang yang sangat-sangat baik, orang yang sangat lembut, senang berbincang, berbicara. Jadi untuk saya, pada dia sangat mudah untuk saya nak kenal. Tapi yang lebih-lebih tu tak tahu lah. Kita tahu Rose cantik, ramai lelaki yang menaruh perasaan terhadap Rose. Nanti you tak jiwa koyak kalau ada lelaki yang nak mengenali dia? Jiwa koyak. I've been through in that situation before. So untuk saya di masa depan untuk jiwa koyak ni nothing to me. So tak kisahlah kalau ada lelaki lain nak mengenali Rose dengan lebih dekat, Reza Rosli tak kisah? Tak ada. Saya ada girlfriend lah luar negara. Tak ada lagu dah. Sebab Reza Rosli asyik mengaku dia single kan, kita nak tahulah juga betul ke sikap ataupun attitude Reza yang panas baran tu yang membuatkan perempuan kurang selesa ataupun tak berani nak mendekati Reza Rosli. Saya mengaku saya panas baran. Semua lelaki pun panas baran. Tapi saya sekarang ni makin berumur, saya makin sedar diri, saya sedar ruang. Tak ada apa-apa pun lah, panas baran ni takkan bawa ke mana pun. Dia akan merugikan awak di masa depan. Experience that I've been through dalam kehidupan ni yang membuatkan saya belajar. Not just with a girl, saya belajar dengan my past relationship before pun. Lesson buatkan kita gain pengalaman, ilmu untuk kita berjaga-jaga di masa depan. Lebih senang berkomunikasi dengan semua orang, buatkan orang senang dengan kita. Masa sekarang ni bukanlah untuk saya nak cari girlfriend, saya nak cari isteri. Tak kisahlah dengan siapa saya berkawan lepas ni ke, orang tahu kita panas baran ke, orang tahu kekurangan kita ke. Lebih elok daripada orang tahu kekurangan kita ni masa kita dah kahwin, masa dah lama dengan orang. Kalau Lin disuruh untuk mencintai seseorang yang Lin tak ada hati pun dengan dia, boleh tak? Dia ke jawapan istikharah aku. Kenapa hati aku rasa semakin dekat je dengan dia? Ada khabar angin mengatakan Rose sekarang ni tengah bercinta. So kita nak tanya, betul ke? Bercinta? Ya Allah, tak adalah. Tak ada bercinta. Sini semua memang rapat dengan cast, dengan hero-heroin memang selalu hang out untuk lihat dialog semua, tapi tak ikut macam bercinta tu. Macam dah tahulah macam hero dengan heroin tu tak sebut lagi nama, tapi Rose dah sebut macam hero-heroin kena selalu hang out. Dengan macam simulasi tu kan, mungkin yang tu lah kot. Tapi tak adalah. Kita memang rapat je untuk drama ni kan. Okeylah, kalau katalah Rose berjodohan dengan dia, macam mana? Dia pun dah 29 kot. Tak apalah kan. Kita tak adalah masuk campur hal pribadi dia. Kenal dia. Selepas kembali muncul di salah satu program reality TV, kini nama penyanyi Linda Nanuel semakin hangat meningkat naik. Terbaru, Linda ada melancarkan lagu baru hasil ciptaan komposer terkenal iaitu Ajai. Wah, bukan biasa-biasa, okey? Tapi bukan itu sahaja. Ada juga spekulasi mengatakan bahawa Linda sudah pun berkahwin. Betul ke? Jom kita tanya Linda sendiri berkenaan spekulasi panas ini. Hai Linda Nanuel, setelah kemunculan kembali Linda ke program reality TV di satu stesen, Linda dah muncul dengan satu lagu baru. Mungkin Linda boleh ceritakan lagu terbaru Linda. Lagu terbaru Linda dicipta oleh Abang Ajai dan ditulis oleh Abang Lukman S. Lagu tu kira setelah hampir lebih dari 10 tahun lah Linda dengan single terdahulu. Itu adalah satu peluang yang sangat-sangat berharga bagi Linda. Ramai juga peminat-peminat yang bertanya, ada lagi tak lagu baru, apa aktivitis. Linda ada terfikir juga untuk keluarkan dan ada single baru tapi masih lagi dalam perancangan, which is mungkin lagu tu Linda ingin challenge diri Linda sendiri untuk tulis lagu sendiri. Linda pun ada perancangan untuk keluarkan single yang terbaru, tapi single yang lepas pun orang kata masih tak mendapat sambutan. Linda mensia-siakan peluang yang ada membuat comeback satu pembaziran. Mungkin apa Linda boleh komen? Yes, betul, lagu tu masih Linda berusaha lagi untuk buat promosi. Dalam masa yang sama Linda akan fikirkan sesuatu sebab untuk yang single terbaru ni saja macam nak suka-suka. Sebab setiap artis ada yang tiduran sekali,
orang akan keluarkan single, ada yang 6 bulan sekali. So which is ada aktiviti yang Linda dapat meneruskan lah. Peminat pun macam, okay kita dah dengar lagu ni, kita dah hafal lagu ni. Okay next, next. Biasalah melodi ni kalau tak usik-usik tu bukan melodi lah kan. Linda dikatakan sekarang dah berkahwin dan menjalinkan hubungan dengan seorang VVIP. Gosip tu udah di awal penglibatan Linda dalam industri ni pun dah memang tersebar luas. Tapi Linda pun kurang pasti bagaimana berita tu macam sahih pula kedengaran oleh orang-orang yang tidak mengenali Linda. Tapi apa yang Linda ingin katakan di sini, Linda tidaklah menjalinkan mana-mana hubungan dengan VVIP. Belum lagi bertemu dengan mana-mana VVIP. Itu adalah satu berita yang palsu. Kalau Linda kata belum menjalinkan hubungan dengan mana-mana VIP, tapi ada juga spekulasi mengatakan hidup Linda ni ditaja oleh orang kenamaan. Terus terang Linda katakan kekayaan bukan segalanya. Itu bukan prinsip Linda. Linda tidak akan mengganggu kebahagiaan orang lain. One for one lah. Aku untuk engkau untuk aku. Itu je. Of course lah, siapa tak nak kaya kan? Tapi prinsip yang Linda pegang adalah prinsip kalau boleh jodoh Linda tu biarlah kita single sama single. Which is bukan kedua kah, bukan ketiga kah. Macam Linda cakap tadi, siapa je yang tak nak kaya kan? Mungkinlah dengan statement yang diberi oleh Linda ni membuktikan ada peluang yang akan datang. Jodoh yang Linda pandang itu adalah daripada golongan-golongan yang berduit. Kalau dapat daripada golongan-golongan yang berduit, itu bonus lah. Golongan berduit dan single. Wah, berduit single dan putra raja. Wah, bila kita kaya, ditambah pula dengan putra raja yang kaya, wow, berlipat ganda. Begitu kisahnya pasal Linda. Semoga sukses ya. Okey guys, ni ada information untuk korang. Nestle Malaysia telah melancarkan kempen ganjaran vaksin dan menawarkan voucher RM20 kepada 25,000 pemenang bertuah. Ia bertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia mendaftar vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Marilah kita berganding bahu untuk mendapatkan vaksinasi dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara. Okey, alright. Sekarang ni, kejap lagi ni ada story yang panas. Banyak cerita-cerita yang best untuk korang. Sekarang ni kita nak cerita pasal ni Sekarang belum reda lagi kan heboh pasal seorang penyanyi tu yang berkolaborasi bersama dengan artis international J-Park. Tup hari tu dia ada kongsi dekat Instagram screenshot yang dia ada virtual meeting bersama dengan rapper terkenal dunia guys, Snoop Dogg. Barang baik tu. Jadi kejap lagi kita akan bersama dan tahu apakah kisahnya eksklusif di Melody. Kita nak juga ke salah seorang anak kita yang mewarisi bakat ayahnya. Itulah seluar tu mungkin agak ketat sebab MCO kan ni badan kita pun naik sikit. Masa beli tak adalah ketat sangat. Selamat sore Bapa, Rumah Irama, saya Bengkapa, Jakarta ku sering membangun di... What up everyone? Hello Malaysia. Kita kembali lagi dalam Melody. Wah, She cakap orang putih. She bukan main lagi. Mestilah sebab lepas ni kita nak cerita pasal kawan kita. Yang paling istimewa ini adalah tetamu saya yang pertama selepas sebulan virtual di rumah. Dan dia pula istimewa, kawan baik saya, my brother. Mempersilakan Zaz. Hip hop. Joe Flizzo. How are you, my brother? Very good. How are you, Bel? Sila duduk. Hey, thank you for coming. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Lama kita tak jumpa. Lama tak ada depan kamera ni macam first time lah. Lama kan. Okey Jo, Abi ada nampak Jo post dekat Instagram pasal Jo ada screenshot Jo punya virtual meeting dengan Snoop Dogg. Barang baik. Abi dengan Bert masa tengok tu kita macam Jo buat apa pula ni sayang. Maybe Jo boleh cerita dekat rakyat Malaysia, diorang semua nak tahu. Okey, sebenarnya mungkin ramai yang tak tahu yang sekarang ni Jo kerja untuk Def Jam Southeast Asia dan kita ada 6 office di seluruh Asia Tenggara. 35 artists now. Okay. So Snoop Dogg adalah seorang baru was hired as an executive dan creative consultant for Def Jam. Jadi dia dalam
perbincangan untuk bagaimana kita dapat menolong artis-artis di Malaysia, bukan saja saya. Dan juga Asia Tenggara, dan cara kita boleh berkolaborasi dengan projek-projek yang istimewa. Dengar tak? Dengar. Dengar. I can hear you. Kalau tak dengar cakap. Dengar. Dengar, pekik kuat sikit. Excited ni. Macam mana benda tu boleh jadi? Adakah sebab dia boleh realise benda tu because masa you post yang pasal you and Noki untuk 16 baris? Is it because of that? Tak juga. Yang dia post 16 baris tu adalah masa kita tengah berbual. Saya punya meeting dengan Snoop dan tim dia dan juga tim Def Jam Southeast Asia lebih kurang 40 minit. So dalam 20 minit tu kita buat presentation, kita tunjuk dia orang apa hip hop di Malaysia tu macam mana. Kita tunjuk video-video yang kita dah buat sepanjang 2 tahun lepas ni, dan he was very excited. Dia memang siap masa I main Chow tu dia siap bangun joget kan. So but after that bila I cakap antara projek-projek yang saya terlibat adalah satunya 16 baris. Dan sewaktu dia zoom tu dia terus masuk, dia check kat Instagram. Yang sekarang ni saya mengajuk ni, dia follow 16 baris punya account. Dia tak follow saya lagi. Sekejap lagi saya call dia. Ada cabaran tak? Macam apa yang susah, complicated ataupun benda yang baik bila you dapat bekerjasama dengan artis bertaraf antarabangsa ni? Alhamdulillah saya, sepanjang kerjaya saya adalah. Tapi dapat bekerjasama dengan, artis macam Nas, Wu-Tang, bukan dalam bentuk lagu tapi mungkin dalam dalam bidang muzik. Saya rasa cabaran yang paling susah bagi saya mula-mula ialah untuk, because these are people yang memang dulu saya fan mereka sangat. Kalau orang kenal saya kat Subang, kat sekolah dulu, saya memang hari-hari pakai t-shirt Snoop Dogg dengan lagu Snoop Dogg, jalan seorang-seorang kat Subang tu kan. And macam sebagai seolah-olah impian saya untuk pergi untuk bekerjasama dengan idola saya masa kecil tu semakin hampir ataupun dah mula terjadi. So bagi saya cabaran yang paling mustahak masa tu ialah untuk jangan nervous. Okey, jom. Okey, kita sambung kejap lagi. Kita sambung kejap lagi kejap. Ada gosip terbaru ni, jom. Oh ya ke? Ini memang viral juga ni. Dia ni hari tu dia ada post something. Nampak macam dia tak pakai seluar dekat bawah. Lepas tu tiba-tiba dia post pula gambar dia pakai baju kahwin. Ruhainis, are you okay? Kita nak tahu. Jom. 1, 2, 3, go. Pelakon popular Ruhainis baru-baru ini viral dengan 2 video. Satu memakai baju kahwin dan juga video beliau yang dikatakan memakai seluar yang menampakkan bentuk kaki. Aha. Jom kita dapatkan Ruhainis. Jangan pandai-pandai nak bersangka itu dan ini. Dalam busy-busy Anis berlakon kan. Katanya Anis kena mencuburi bidang perniagaan. Adakah orang kata sebelum ni sebab kita dengan pandemik kan, backup plan lah. Kan Anis boleh kongsikan? Alhamdulillah MCO ni ada hikmah yang tersendiri lah untuk Anis. Sebab Anis ada peluang. Sebelum ni kita kan sibuk syuting back to back. Tak ada masa cuti langsung berlakonnya MCO ni. Anis ada peluang untuk mencuburi bidang perniagaan pula. Produk makanan. Alhamdulillah iman pun sangat tinggi. Sebab musim bola kan. Ini MCO lagi. Anis sangat-sangat bersyukur dan I'm so happy. Perniagaan ni lah yang hari tu viral-viral. Kononnya nak kahwin lah. Marketing strategi Anis tu kemain Kalau Anis nak buat sesuatu, Anis suka buat yang bersungguh-sungguh. Sebab itu bukannya gimmick semata. Sebab Anis fikir ini kira first baby kan. So Anis memang tahu dah peminat-peminat Anis sangat menunggu Anis punya hari bahagia kan. So saja je. Ramai macam-macam dikatakan ni menanti-nanti hari bahagia. Bila agaknya? Kakak dah. Anis bila? Kita tengok sekarang dengan pandemik, dengan MCO-nya. Tak nak fikir dulu lah. Bila tiba masanya nanti, Anis akan ceritakan lah. Benda yang baik kita kena kongsi, betul? Tapi masih tetap yang sama setia yang sama? Kita setia lah. Kalau ada jodoh ada. Kalau tak ada jodoh nak buat macam mana? Sebab bagi Anis terima saja apa yang Allah dah tuliskan untuk Anis. Ya. Itu. Okey Anis. Ni baru-baru ni viral video Anis mempromosikan produk yang melihatkan Anis macam seperti memakai seluar ikut colour skin, seolah-olah macam tak memakai seluar. Jadi apa yang Anis boleh katakan dengan video tu?
Anis tak nak besarkan isu ni, tapi Anis perasan juga even viral kan, sebenarnya seluar tu bukanlah berwarna kulit ataupun berwarna nude tau. Sebenarnya seluar tu berwarna pink dan memang nampak lah memang Anis pakai seluar walaupun Anis free hair, tak bertudung, tapi Anis sangat menjaga. Anis tidaklah terlalu seksi, Anis tak adalah pakai yang terdedah-dedah, tapi Anis akui benda tu mungkin boleh mendatangkan orang confused kan. So Anis minta maaf. So, mungkin sebab editing video, bila kita dah naikkan brightness dia akan jadi warna macam nude. Tambah pula kulit Anis mungkin berwarna cerah, jadi dia blend in tahu tak dengan warna seluar tu. Anis akui lah tu mungkin Anis kurang peka pasal benda tu, sebab Anis pun tak expect benda ni nak jadi kan. Komen korang yang baik-baik tu Anis terima, and kalau korang berdoa tu selitlah nama sikit. Tak ada rasa macam terkilan ke sebab bukan daripada Anis tapi orang lain yang upload ke bagaimana ke? Anis tak nak salahkan siapa-siapa dekat sini. Bagi Anis itu kesalahan Anis sendiri sebab Anis tak peka dengan benda tu. Patutnya fikir panjang lah sebelum nak pakai. So kalau siapa nak upload pun Anis tak boleh nak marah sesiapa sebab video tu memang meant untuk di-upload dekat Instagram. So Anis harap kalau benda tu tak bagus untuk ditonton, Anis harap tak ada siapa-siapa upload lah, itu je. Tapi Anis tak salahkan sesiapa. Oh, macam tu kisah dia. Biarlah dia nak kahwin dengan siapa pun. Netizen ni sibuk je tau. Kami dekat Melody ni doakan yang terbaik untuk Rohainis, okay? Okay, now kita masih lagi bersama dengan Joe Flizzo, my brother. Joe, okay, after Snoop Dogg yang plan akan datang ni, ada future plan lagi tak? Sekarang ni yang saya punya mission adalah untuk connectkan hip hop bukan saja di Amerika tapi di seluruh dunia dengan Malaysia dan Southeast Asia. Jadi saya harap kolaborasi yang akan datang ni, we're working on a few songs. Saya tak boleh nak announce apa-apa lagi, takut tak jadi. So saya punya style kita buat kerja dulu, bila sampai jadi kita cerita. Tapi insyaAllah akan ada kolaborasi di antara Snoop dan pihak artis-artis Def Jam sana. So artis Def Jam ni ramai. Even Justin Bieber is a Def Jam artist. So mungkin tengok macam mana jadi. Kita try. Yang penting anyway, kita kena sentiasa aim for the stars, we land on the moon. Thank you so much, Joe. Ada apa kat moon tu saya tak tahu. Okay. Thank you so much. Okay, I'm so proud of you. Malaysia proud of you. Thank you very much. Lagi sekali pembabaitan you untuk peringkat antarabangsa. So thank you so much. Nanti kita semua tunggu update from Joe Flizzo. Okay. Thank you, Melody. Thank you so much. Pak Sudi sampai dekat studio Melody. Okay, now kita move to cerita yang seterusnya. Tahniah kepada Ariel Zafri dan Wawa. Dengannya anak dia dah berlakon sekarang. She bukan berlakon drama tau. She terus masuk filem. Tapi boleh ke Ella berlakon? Kalau nak tahu kita kena dengar sendiri daripada Ariel dan Wawa. Okay, go! Baiklah, seterusnya kisah pasangan sama cantik dan sama padan, siapa lagi kalau bukan Wawa Zainal dan Ariel Zafril. Baru-baru ini Ariel telah berkongsi satu video di TikToknya yang telah mengundang tanda tanya orang ramai tentang keberadaan mereka sekeluarga yang sedang bercuti di Portdik Senegeri Sembilan. Betul ke tu Ariel? Tetapi sebelum itu, kami nak ucapkan tahniah buat mereka. Kabarnya Hela bakal berlakon dalam sebuah filem. Wow, hebat ni, alhamdulillah. Sebenarnya ini adalah production kita orang, which is our first baby. Hari tu filem Sabda Kekasih mendapat sambutan. For second filem, watak utama dia budak dengan hero dia. Kita fikirkan kenapa kita tak cuba bakat Haila kan. Kalau okey, then kita teruskan sebab Haila ni punya muka tu dia ada karakter, sesuai lah untuk karakter budak tu sendiri. Kita nak juga ada salah seorang anak kita yang mewarisi bakat ayahnya. Kita tak nampak lagi anyone. Atta memang jauh beza lah sebab dia malu dengan depan kamera. Macam Haila ni pun kita actually pun tak nampak sangat lagi bakat dia pun. Okey, macam mana Wawa boleh tahu bakat Haila ni? Kiranya bukan kecil-kecil terus filem. So nak tanyalah, Haila ni boleh ke nak berlakon filem pula tu? Sebenarnya Wawa dengan Ariel dah bincang, kita akan hire someone lah untuk ajar dia kan yang. Kalau kita nampak okey, then kita bolehlah lepaskan dia syuting. Tapi kalau tak okey juga, kita rasa kita hold sebabnya kita tak nak menyusahkan kru pelakon lain kan. Kalau tak boleh, mungkin belum rezeki lagi.
meninjau beberapa komen rata-rata menyokong dan tak sabar nak tengok Haila berlakon. Dan ada juga saya baca ada mengatakan padanlah hari tu gigih sangat nak buat gigi palsu untuk Haila, rupanya nak berlakon. Pasal gigi tu tak ada kena-mengena pun dengan lakonan ni. Gigi tu kita buat sebab nak naikkan dia punya self confidence. Sebab yelah dia dah umur dekat 7 tahun tapi bila pergi sekolah gigi lopong kat depan. Yang kita buatkan gigi palsu lagipun gigi palsu dia tu boleh cabut pembuka kan. Buat gigi palsu tu dia nak buat TikTok. Sebagai ibu bapa, kita nak juga yang terbaik untuk anak-anak. Ada rezeki lebih, why not untuk gembirakan budak-budak. Sekarang ni rajin Wawa dengan Ariel buat TikTok Tengok kat posting baru-baru ni Ariel ada buat TikTok sekeluarga kat satu tempat ni lah. Dan video ni telah menerima pelbagai komen. Rata-rata komen yang saya baca ada tulis, wow, dah boleh ke rentas negeri? Mungkin Wawa dan Ariel ada alasan tersendiri. Actually untuk kita orang pergi sana bukannya kita jalan-jalan. Kita ada syuting untuk kempen. Kita pun dah mendapat kelulusan untuk ke sana dan kita memerlukan budak-budak tersebut untuk berada di dalam video itulah. Maksudnya anak-anak Wawa tu ikut sekali disebabkan tuntutan kerja juga. Actually kalau ada komen-komen yang seperti itu, kami mengambil langkah untuk berdiam diri je. Kita cuba nak terangkan pun nanti salah juga. Dengan keadaan sekarang ni, mostly orang yang komen-komen dekat media sosial mostly nak luah perasaan. Mesti marah-marah. Dan saya rasa kalau saya balas komen orang tu akan membuka ruang-ruang untuk orang pecah, untuk orang berselisihan faham kan. Tapi kami ambil langkah nak bagi apa-apa komen nasibeta, diam je. Kita sebagai rakyat pun kena jaga SOP dan kalau anda berpeluang untuk atas negeri, make sure benda tu ada sebab dan mendapat kelulusan jugalah. Kita bukan dapat privilege atau akses lah daripada mana-mana pihak. Sekarang ni bila kita tengok, saya rasa artis ke tak artis ke, ramai juga yang langgar. Tapi benda tu sekarang kita bukan jadikan isu lah. Kita kena jaga kita punya SOP untuk diri kita. Paling penting lah. Kalau ada yang tak puas hati tu, saya doakan semoga kalian semua pun dapat merentas negeri tak lama je lagi. Dan sebenarnya Wawa bukan saja-saja nak bercuti. Wawa ke sana atas urusan kerja. Kita tak bermalam pun dekat sana. Kita just terus balik. Tak ada istilah huha-huha. Memang atas dasar kerja. Sebab saya rasa tidak adil lah untuk saya tarik diri kategori ni dan tak bagi peluang kepada Kimi Luka. Dan dia dekat belakang je dia tengah tidur. Dia baby yang sangat-sangat baik. Kita kembali lagi dalam Melody. Ni tak cakap. Alhamdulillah, I'm so happy for you. Baby Ayash dah balik. Nampak Syuib dan family. Adik-adik dan abang-abang Ayash. Abang, adik pula. Semua abang dan kakak Ayash. Nampak berkepit je nampak Syuib post dekat Instagram. Alhamdulillah. Nak tahu cerita lagi? Jom kita dengar daripada mulut Syuib sendiri. Okay, go! Pelakon dan pelawak Syuib baru-baru ini telah berkongsi perasaannya selepas anak keempatnya Ayash Afan dibenarkan pulang. Alhamdulillah, syukur. Secara eksklusif di Melody, kami dapatkan Syuib bersama anak bongsunya itu. Okey, Assalamualaikum Syuib. Waalaikumsalam Fendi. Okey Syuib, kita nak tanyalah apa khabar Syuib sekarang bersama Ayash Afan. Allahu Akbar. Rasa seronok lah, rasa bahagia macam tu lah. Dan dia dekat belakang je dia tengah tidur. Dia baby yang sangat-sangat baik. Okey, mungkin boleh kongsikan perkembangan baby Ayash dan tahap kesihatannya selepas hampir sebulan di hospital. Alhamdulillah, dia seorang bayi yang sangatlah baik. Dia tak adalah merengek, menangis sepanjang masa. Dia menangis kalau dia nak susu. Kalau dia menangis tu saja je biarkan sebab nak dengarkan suara dia menangis. Macam mahal sangat suara dia, nak dengar dia menangis. Itu kadang-kadang saja je dia jual-jual dia punya senyum-senyum sinis dia tu kalau dapat susu macam macam tu. Monoklah, Alhamdulillah. Okey, sebut tentang tugas, kita tahu yang Syuib pun sibuk dengan perniagaan. Jadi macam mana agaknya Syuib ingin membahagikan masa dengan anak baru saja lahir dan juga macam mana pembahagian masa tu? Sebenarnya itulah, Alhamdulillah Allah mudahkan banyak benda untuk saya ni. Untuk start business, saya memang tak ke office pun. Tapi Alhamdulillah company faham. Doktor pun ada pesan yang saya tidak digalakkan untuk keluar sebab baby premature, paru-paru masih lagi tak berapa kuat. So untuk mengelakkan benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, better duduk kat rumah. So Alhamdulillah lah, semuanya dipermudahkan.
Syukur sangat. Kita ada terbaca juga bila Syuib ada posting media sosial Syuib sendiri bila kehadiran Baby Ayash, ramai juga yang tertanya-tanya dan tertunggu untuk melihat wajah Baby Ayash. Bilakah Syuib akan kongsikan kepada masyarakat kat luar sana? Ramai sangat orang excited nak tengok dia kan. Sebab bila diajukan soalan bilakah nak di-reveal Ayash Affan ni, saya sendiri pun tak ada jawapan sebenarnya. Wallahualam. Kalau bolehlah, saya rasa untuk masa yang terdekat ni, saya tak nak reveal dia dulu. Dapat nasihat daripada ustaz-ustaz, orang yang bijak pandai. Dia cakap, bukan tak boleh, boleh kan. Sebab kita nak berkongsi kegembiraan, kita nak semua orang pun tengok dia. Tapi bila ada ustaz-ustaz atau orang bijak pandai cakap, takut di awal usianya macam ni dan dia pramatang, takut nanti apabila kita expose wajah dia tu, takut dia nanti sakit-sakit. Pasal dia kecil sangat lagi. InsyaAllah lah nanti kalau dia dah matang, keadaan dia dah makin baik, kesihatan dia dah makin baik, saya reveal. Cuma saya nak beritahu, Masya Allah, dia sangat comel. Okay, Syuib, dengan status Syuib sekarang, mungkin ada tak orang yang cuba mendekati Syuib? Maksudnya nak cuba mendekati Syuib mungkin melalui DM. Ada tak dapat gangguan misteri? Pendek soalan. Melodi, still melodi. Macam mana nak cakap Kalau saya cakap tak ada, nanti semua cakap saya tipu. Bagaimanapun, Syuib enggan mengulas lanjut soalan dari wartawan Melodi kita. Tak apa, apapun kita doakan semoga Syuib dipermudahkan dalam segala urusannya sebagai ketua keluarga. Kami di Melodi mendoakan supaya Baby Ayash membesar menjadi anak yang soleh. Okey, alright. Reward terima kasih kami ucapkan untuk anda semua yang telah bersama-sama menyokong program amal COVID #Baik Semula yang berlangsung selama 24 jam pada Sabtu 4 September yang lepas. Anda boleh saksikan semula persembahan daripada lebih 43 artis di YouTube Hot TV. Terus hulurkan sumbangan anda menerusi tabung kemanusiaan Media Prima. Okey, NSTP akaun dia NSTP di nombor akaun Maybank 5141-0323170. #terima kasih, #program amal COVID-8, #baik semula. Okey, baiklah. Saya tahu ramai orang yang tak sabar nak balik kampung sebab ada seorang artis ni, she dah balik kampung. Kampung suami dia dekat Amerika sana tu. Kenapa pula Kita akan berhenti berehat. Ayo. Masa korang maki-maki I, korang menghina I, korang tak fikir apa sebab I buat macam ni, kenapa I buat macam ni, tak pernah tanya pun. Dalah mana tidak berkias Jalin. Itu bukan suara Tok T, itu suara Kak Ning. Ini cerita pasal penyanyi nombor 1 Malaysia, my favourite, Datuk Siti Nurhaliza. Wah, she busy sekarang. She bukan saja membesarkan 2 orang anak yang comel, tapi she sekarang tengah busy juga untuk membesarkan lagi empire perniagaan she. Alhamdulillah rezeki Tok T. Bukan tu saja, she tercalon she masuk balik anugerah bintang popular. Jadi awas semua, Citizoners cepat kita vote Tok T ramai-ramai. Tapi kita nak tahu macam mana Tok T ada tenaga nak buat semua benda dalam masa yang sama. Later kita dengar story daripada dia. Ni pelakon yang semua tahu, Lana Nordin. Daripada PKP hari itu ada je cerita panas, sensasi, kontroversi daripada Lana Nordin. Tup sekarang she dah balik kampung, balik ke US. Siap post-post lagi seronok betul. Dekat US tu mengundang tau sis. Apa cerita sebenarnya? Merajuk ke? Marah ke? Ataupun sentap? Kalau nak tahu, kita go. Wah, legasi perniagaan penyanyi kesayangan ramai Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin semakin menjadi-jadi. Alhamdulillah, syukur. Dalam pada itu katanya Datuk Seri Siti sedang bersiap sedia untuk konsert sempena 25 tahun dalam industri seni. Tapi konsert macam mana tu Datuk? Ramai juga yang nak tahu ni. Jom kita bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza.
Untuk menjadi orang yang berjaya bukan satu perkara yang mudah, tapi kena ada kesungguhan, kena ada ilmu juga. Walaupun saya tidak belajar dalam bisnes peringkat tertinggi, saya ada orang yang membantu saya, support system saya yang profesional dalam perniagaan. Bidang yang saya cuburi sekarang adalah bidang yang paling saya suka. Apa yang saya buat ni penuh dengan kesungguhan, kasih sayang dan cinta saya terhadap barang-barang ni. InsyaAllah perancangan yang seterusnya lebih banyak dan ada pelbagai produk lagi yang kita dah pun ada dalam kepala dan ada dalam plan tim saya. Apabila sudah melaksanakannya nanti bolehlah saya wawarkan kepada peminat saya dan juga masyarakat di luar sana. Baru-baru ni kerajaan telah pun mengumumkan industri kreatif kita dah mula berjalan sedikit demi sedikit. Setakat ini bagaimana dengan proses konsert 25 tahun Datuk Siti Nurhaliza? Sekiranya kan tak berlakunya COVID ni, saya memang ada plan untuk akhir tahun. Oleh kerana keadaan tak mengizinkan dan saya juga akur, plan dah kita simpan dululah. InsyaAllah sekiranya dah boleh mulakan, saya rasa dalam tahun depan semuanya pun dah selesai. Rakyat Malaysia dah mengambil vaksin sepenuhnya. Kerajaan dah memulakan peluang untuk anak seni membuat persembahan terbuka. Saya dan juga tim memang ada plan lah untuk buat persembahan. Cuma kita belum pasti persembahan tu dalam bentuk macam mana. Kita nak tahu pendapat daripada Datuk Siti Nurhaliza sendiri. Kalau Datuk Siti ingin bekerja nanti kan, adakah Datuk Siti ingin bekerja ke tak dengan orang yang belum vaksin ataupun belum fully vaksin, macam mana? Susah soalan tu ya. Kalau bercakap tentang hak, semua orang ada hak sendiri untuk menentukan apa yang mereka nak ataupun mereka tak nak. Dalam masa yang sama, kita semua telah diberikan informasi yang terbaik mengenai kebaikan bagi orang yang mendapatkan vaksin. Saya mementingkan kesihatan dan juga keselamatan saya dan juga keluarga saya. Kalaupun saya dah boleh bekerja, saya nak pastikan saya keluar bekerja dengan orang yang selamat juga. Apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan tu kita kena akur, kita kena fikir kebaikannya. Perlulah saya tetapkan di sini bahawa kita perlu mendapatkan vaksin lah. Minggu lepas kita dapat tahu anugerah bintang paling popular bakal dilangsungkan beberapa bulan nanti. Tapi kita dikabarkan seorang pelakon terkenal Zul Arifin membuat keputusan untuk menarik diri daripada anugerah bintang popular. Kalau sebelum ini Datuk Siti pernah juga membuat keputusan tersebut. Selepas itu Nilofa pun pernah juga tarik diri. Apa pendapat Tok T mengenai perkara ini? Ini hak masing-masing untuk memilih untuk terus bertanding ataupun tidak. Peminat tu dia nak saksikan artis dia untuk naik pentas, nak tunjukkan sokongan mereka tu tak berbelah bagi. Mula-mula saya nak buat keputusan tu pun agak berat juga dulu tau. Minat saya ni memang dia orang all out. Saya dah melaluinya banyak tahun. Tibalah masuk untuk dia orang berehat. Untuk saya, kalau bagi artis lain yang memang betul menarik diri, saya susahlah untuk komen lebih panjang. Tu pilihan masing-masing. Soalan cepu mas, kalaulah Datuk Siti dicalonkan semula dalam anugerah bintang popular, boleh ke pertimbangkan? Untuk keputusan bertanding bagi kategori diri saya seorang, memang taklah. Tapi untuk pengetahuan semua, saya turut tercalon juga kategori 2 untuk tahun ni. Saya bagilah peluang peminat-peminat saya dan juga Kimi dan Luka, sebab saya rasa tidak adil lah untuk saya tarik diri kategori ni dan tak bagi peluang kepada Kimi Luka. Sebab tu saya teruskanlah. Peminat saya, apa tunggu lagi? Votelah. Tapi kau kena ingat aku ada cara aku sendiri. Sejak kebelakangan ini, nama pelakon Lana Nordin sering menjadi bualan hangat orang ramai apabila satu persatu kontroversi yang timbul. Dalam pada itu, tiba-tiba kini difahamkan Lana Nordin telah pun terbang dan berada di Amerika Syarikat. Wui, pasal apa tu? Apa dah jadi? Tak nak sembang lebih, kita dapatkan Lana Nordin untuk mengulas berkenaan perkara tersebut. Lana Nordin, wow. Apa khabar? Macam mana kehidupan di Florida? Alhamdulillah, safely arrive. Dan dekat Legoland, tengah bawa anak-anak jalan-jalan. Okay, kita tanya, sejak kebelakangan ni nama Lana Nordin menjadi bualan hangat. Ada aja kontroversi itu, ini, tuk-tuk. Sekarang ni kita tengok Lana Nordin dah pun sampai ke Amerika Syarikat. Apa cerita ni Lana Nordin? Tiba-tiba pergi ke sana merajuk ke? Ada apa-apa yang perlu dikongsi? Tak ada istilah merajuk pun sebenarnya. Saya balik ni pun dah lama, dah plan dah balik.
Tapi sebab KP di Malaysia kan saya balik ke US. Masa saya nak apply my travel pass tu belum dapat kelulusan. Bila dah dapat kelulusan baru saya dapat balik. Tak ada istilah bawa diri. Memang daripada awal pun kita plan. Sebab saya dah 3 tahun tak balik US. Suami saya dah lama sangat tinggalkan tim dia. Jadi kita nak balik pun rumah saya dekat sini pun dah 3 tahun dah tinggal. Sebelum kita nak balik tahun yang pertama hari tu. Tapi kemanakan anak saya buat pembedahan. Jadi kita rest tahun. Tiba-tiba bila nak balik the next year tu COVID. Jadi kita stranded dekat Malaysia selama 3 tahun. Orang tak tahu saya setiap tahun duduk Malaysia 6-7 bulan saya duduk US selebihnya. Setiap tahun saya macam tu. Cuma the past 3 years saya tak berkesempatan nak balik. So orang tak tahu yang saya memang ulang-alik US Malaysia ni. Jangan jadi hipokrit kita berpijak pada dunia nyata. Jadi kita kena balik US ni sebab kat sini suami saya boleh kerja. Di same time mak mentua saya pun dah tua 80 lebih dah. Jadi dia dah tak jumpa 3 tahun. He's the only son. Jadi kena balik. Dia kena tengok mak dia juga. Tadi Lana ada mention pasal buat plan barulah kehidupan kat sana kan. Tengok macam agak lama jugalah plan tu dalam masa akan datang. Mungkin apa Lana nak katakan? Adakah Lana nak bersara ke dalam bidang lakonan ataupun apa plan Lana? Oh, saya tidak bersara dalam dunia lakonan. Saya masih tak berlakon lagi. Tapi masa ni saya berehat dulu. Saya pun nak jalankan bisnes kat sini juga. Ada plan saya sebenarnya nak balik sini pun. Selain pada suami, saya pun sendiri ada plan saya sendiri. Melody ni tak salah kalau kita tak usik-usik sikit kan. Apa dia? Okay, kita tanyalah. Lana Nordin, Dek Lee ni banyak juga orang kata post ataupun update kehidupan di United States. Dah hampir seminggu dah pun kat sana kan. Ada juga orang yang bersikap kurang selesa dengan tindakan Lana. Saya tahan sikit kat sini Masa saya dihina, dikutuk dalam Facebook, IG, Google cakap sampai provoke saya. Ini saya tunjuk balik kat korang cara aku mereput. Aku bukan nak tunjuk riak, bukan nak tunjuk saya belagak. Masa korang maki-maki I, korang menghina I, korang tak fikir apa sebab I buat macam ni, kenapa I buat macam ni, tak pernah tanya pun. Dan korang tahu kecam je. Tapi bila I tunjuk ke korang, I buat video ni semata-mata nak tunjuk kat korang. Bukan ada istilah nak menunjuk ke, up to them. Itu terserah pada masing-masing punya pemikiran. Kalau orang aku tak tunjuk, korang kutuk aku, korang maki aku. Tapi bila aku tunjuk, kau kata aku belagak. Tak tahu mana satu yang kau nak tunjukkan, apa yang kau nak sebenarnya. Tindakan korang tu baguslah, menghina aku, menghina anak aku, anak aku sakit. Itu takkan dapat puaskan pendapat orang. Bagi saya satu je, kita ada pendapat masing-masing. Even sampai my IG kena share domain, orang tak boleh search nama I. Kena search nama I penuh-penuh, baru jumpa nama Lana Nordin. Tapi tak apa, saya tak kisah. I ni bukannya gila sangat followers IG ni. Kalau nak follow I, follow. Kalau tak nak follow pun tak apa. Apa yang saya share tu adalah ikhlas daripada saya. Kadang-kadang saya buat resepi masak-masak ke. Bila saya ada free, saya akan sharekan. Saya pun nak plan nak buat business Asian market. Nak buat produk-produk Malaysia datang ke US. So, walaupun duduk US, tetap Asian. Suami pun nak rendang. Macam mana? Aku nak cari rendang kat sini. Tu dia. Lana kalau bagi peluang bercakap, dia akan terus bercakap sampai overrun melodi ni nanti. Oh, rupanya dia bukan merajuk. She pergi buat bisnes macam gini. Lana. Okay, all the best, okay? Kat sana tu. Alright, ni. Pagi ni. Kita dikabarkan penyanyi Zizi Kirana dan suami sudah bernikah. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua mereka. Yusof Bahri, tengok cantik. Berpakaian songket. Macam tu saya nak menyanyilah. Selamat pengantin baru. Semoga... Oi, tak boleh. Kalau macam tu nyanyi kat rumah orang kahwin, kita kena halau, babe. Okay, thank you so much everyone sebab tengok saya daripada awal sampailah sekarang. Nampak diam tak diam? Dah sampai di penghujungnya. Saya pun bolehlah balik. Jadi terima kasih kerana menonton saya semua. Jumpa minggu depan sebab kita ada cerita yang lagi panas, yang lagi sensasi, lagi kontroversi secara langsung, okey? Wah, Syi bangga dapat cakap secara langsung tu. Okey, bersama dengan saya, Nabila Huda, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Adios, amigos.